Bukhari bab 71 babun la yajuzul wudu'u bin nabizi walal muskiri sitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun la yajuzul wudu'u bin nabizi walal muskiri. Bab ini berbincang berkenaan dengan tidak harus wudu dengan air nabis dan juga tidak harus wudu dengan air yang boleh memabukkan. Air nabis ini maksud dia buah tamar atau kismis dan seumpamanya direndam ke dalam air supaya keluar manisnya kepada air, kemudian minum air nabis itu, air minuman. Yang kedua, muskir yang memabukkan. Wudu dengan muskir yang memabukkan itu adalah bil ittifaq, sepakat di sisi ulama, tidak harus, itu semua orang tahu. Jadi kenapa pula Imam Bukhari khusus dia sebut muskir dalam terjematul bab tu? Itu mungkin kita terfikir ataupun timbul soalan di sini. Jawapannya, ulama muhaddisin kata sebenarnya di sini Imam Bukhari dia hendak sabitkan tidak harusnya wudu bin nabis itu, tapi riwayat berkenaan dengan nabis ni tidak ada bagi Imam Bukhari dengan mencukupi syarat ketak yang dia kehendak itu. Riwayat itu ada dalam Sunan Tirmizi pun ada berkenaan dengan wudu dengan air nabis itu, tapi berkenaan dengan tidak harus wudu dengan air nabis itu tidak ada riwayat nak sabitkan dalam bab ni. Jadi sebab itu Imam Bukhari dia istidlal, membawa dalil dengan hadis yang menyatakan tidak harus wudu dengan minuman yang boleh memabukkan itu.
dengan membawa riwayat tu sebagai hadis bab di bawah terjematul bab ni, dan juga Imam Bukhari bawa istidlal itu dalam terjematul bab. Jadi mungkin terfikir lagi di sini, timbul iskal lagi, macam mana Imam Bukhari dia boleh berdalil dengan hadis muskir, setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram minum, haram wudu dengan minuman yang memabukkan itu. Jadi macam mana Imam Bukhari istidlal mengemukakan dalil dengan hadis yang menyatakan setiap minuman itu adalah memabuk, setiap minuman memabukkan itu adalah haram. Jadi jawapannya ulama muhaddisin kata nabis ni, air nabis tu kalau rendam malam lagi, pagi dah manis, air daripada manis daripada buah tamar ataupun kismis tu dah keluar kepada air dah manis. Tapi kalau dah lama sampai petang, air tu akan tukar rasa dan boleh memabukkan. Jadi air nabis yang masih manis lagi sani itu merupakan muqaddimah, pendahuluan bagi air nabis yang akan bawa kemabukan itu. Jadi maksudnya air nabis ni dianggap muqaddimah muskir, pendahuluan bagi muskir yang boleh memabukkan itu. Dan ada kaedah muqaddimatus syai'i fi hukmi syai', muqaddimah bagi sesuatu dikira pada hukum sesuatu. Jadi muqaddimah bagi muskir nabis sani dikira muskir juga. Jadi daripada situlah Imam Bukhari sabitkan dalil dia, seperti mana tidak harus wuduk dengan muskir yang minuman yang memabukkan itu. Begitu juga nabis yang merupakan muqaddimah bagi muskir itu juga tidak harus. Itu kehalusan ijtihad daripada Imam Bukhari. Memang pun ijtihad Imam Bukhari yang nyatakan dalam terjematul bab ni, begitulah cara-cara dia. Terkadang mudah kita nampak dalil yang Imam Bukhari bawa dalam terjematul bab tu. Maksudnya terjematul bab ni merupakan ijtihad Imam Bukhari. Sebab tu ulama muhaddisin kata fiqhul Bukhari fi tarajumihi, fiqh ijtihad Imam Bukhari terserlah pada terjematul bab, dan hadis bab yang ada di bawah terjematul bab ni itu merupakan dalil bagi ijtihad dia, bagi terjematul bab dia. Jadi biasanya apa yang Imam Bukhari sebut dalam terjematul bab tu boleh kita jumpa dalam hadis di bawah tu. Ada juga terkadang tak jumpa. Itu
biasanya Imam Bukhari disebabkan riwayat yang mana dia ambil hukum itu tidak menepati dengan syarat ketat dia tidak masuk di bawah terjematul bab tu, tapi dengan terjematul bab tu dia isyarat kepada hadis tu. Kalau kita cari hadis tu, mungkin kita jumpa dalam kitab-kitab hadis lain seperti dalam kitab Musnad Ahmad, ataupun dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah ataupun dalam kitab-kitab Sunan. Hadis tu memang ada. Lagipun hadis tu sahih, walaupun sahih tidak disebabkan tidak menepati dengan syarat ketat Imam Bukhari nak tu, Imam Bukhari tidak ambil masuk dalam kitab dia. Walaupun dia tak mau masuk dalam kitab dia tetap dalilkan dengan hadis tu. Jadi daripada situ kita kena faham Imam Bukhari juga menerima dan beristidlal dengan hadis-hadis yang dia sendiri tidak mahu masuk dalam kitab Bukhari dia. Apa pula kita nak kata kita mau hadis Bukhari saja, hadis Muslim saja, hadis lain yang ada dalam kitab-kitab Sunan kita tak mau. Itu satu kesalahan dalam pemilihan ataupun penerimaan hadis itu. Jadi sikap seperti itu kita kena buang. Imam Bukhari sendiri boleh menerima dan boleh berhujjah dengan hadis-hadis yang dia sendiri tidak hendak masuk dalam kitab dia, yang ada dalam kitab hadis lain, boleh menerima, boleh jadikan dalil. Kenapa pula kita punya syarat nak lebih ketat daripada Imam Bukhari? Kita pula lebih ketat syarat. Kalau tidak ada dalam Bukhari tak mau, itu satu kesalahan. Nabi ini di sini, Nabi maksud dia dengan makna maf'ul, fa'il bermakna maf'ul. Nabi maksud di sini matruh, yang dicampak masuk buah tamar ataupun kismis ke dalam air supaya manisnya kurma dan kismis itu keluar kepada air, dan air itu jadi manis, boleh minum, jadi satu minuman air Nabi. Wa karihahul Hasanu wa Abul Aliyati dan Hasan menganggap makruh. Dan Atha bin Abi Rabah dia kata at-tayammumu ahabbu ilayya minal wudu'i bin nabizi wal labani. Tayammum itu lebih menyukai kepadaku daripada wudu dengan air nabi dan air susu. Ini mazhab dia, pendapat dia, pendapat Atha bin Abi Rabah. Di sisi dia, kalaulah tidak ada air lain, ada air nabi ataupun air susu sahaja, ketika itu pada nak wudu dengan air nabi ataupun air susu sani, katanya dia lebih baik di sisi dia tayammum. Maknanya dia pun tidak menerima wudu dengan air nabi itu.
Dan di kalangan Imam Auza'i, pendapat dia harus berwuduk dengan segala jenis air nabis, dan itu juga pendapat daripada Ikrimah Maula Ibni Abbas. Dan juga di sisi Imam Abu Hanifah, apabila tidak ada air dan orang tu pula ada di luar bandar ataupun di perkampungan, tapi dia tidak dapat air, ketika itu ada air nabis, Imam Abu Hanifah kata dengan syarat air nabis itu masih manis lagi dan juga nipis, air itu tidak pekat dan mudah mengalir. Air nabis itu di atas anggota badan, bila kita ambil air itu mengalir atas muka, mengalirkan di atas tangan, ketika kita basuh muka, basuh tangan, dia mudah mengalir, tidak pekat, tidak lekat di tubuh badan. Jadi dengan cukupnya syarat begitu, Imam Abu Hanifah kata boleh wuduk dengan air nabis itu. Di sisi Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dia kata ketika tidak ada air lain, seseorang boleh wuduk dengan air nabis itu, kemudian tayammum pula. Dan setengah kata buat dengan cara seperti itu, himpun di antara wuduk dengan air nabis dan tayammum itu, setengah kata wajib, setengah kata mustahab. Dan di sisi Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, pendapat dia sama dengan pendapat jumhur. Dia kata apa sahaja keadaan tidak boleh wuduk dengan air nabis itu. Dan itu juga pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Jadi dalam mazhab Imam Pak ni, tiga imam bersama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, sama tiga imam tu tidak boleh wuduk dengan air nabis itu dalam apa sahaja keadaan. Mereka kata tidak boleh. Pendapat Qadhi Abu Yusuf juga sama dengan tiga imam tu. Yang bezanya di situ Imam Abu Hanifah, di sisi dia dengan adanya syarat-syarat sani, orang tu tidak ada air di sisi dia, dia pula di luar bandar ataupun di luar perkampungan, maksudnya jauh untuk mendapatkan air di tempat tu. Dan juga syarat air nabis pula tidak pekat, masih manis lagi, air tu masih nipis lagi, cair lagi, mudah mengalir di atas anggota badan, anggota wuduk tu. Dengan cukupnya syarat-syarat tu, Imam Abu Hanifah kata boleh wuduk dengan air nabis tu. Dalil Imam Abu Hanifah kata boleh wuduk dengan air nabis itu. Ada satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud
ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Jin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan kumpulan jin, menyampaikan hukum ahkam kepada kaum jin itu. Berdasarkan riwayat-riwayat dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perjumpaan dengan kaum jin ni berlaku sebanyak 6 kali. Jadi ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kaum jin itu waktu malam tu dinamakan Lailatul Jin. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ma fi idawatika, apa yang ada dalam bekas engkau tu? Abdullah bin Mas'ud jawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kata samaratun tayyibatun wa ma'un tahur, buah yang suci dan air itu air buah, maksudnya buah kurma, buah kismis yang mana dijadikan air Nabi itu dengan buah-buah itu. Nabi SAW bersabda, tayyibah, bersih, suci, dan air maksud air Nabi itu tahur, bersih. Itu riwayat dalam Abu Dawud. Dalam riwayat Tirmizi ada tambahan di situ, fatawadda'a bihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dengannya, dengan air Nabi itu. Jadi itulah menjadi dalil di sisi Imam Abu Hanifah. Bagi mereka muhaddisin yang kata tidak harus wudu dengan air Nabi itu, di sisi mereka hadis sani, hadis Lailatul Jin sani, di sisi mereka hadis itu dhaif. Mereka tidak istidlal dengan hadis itu. Satu. Yang kedua, mereka anggap hadis itu sahih tapi mansukh di sisi mereka. Sebab apa? Kata mansukh, hukum yang boleh wudu dengan air Nabi itu kiranya dah dibatalkan memang pada awal, di mana malam Lailatul Jin yang sebut sani, memang masa itu Nabi SAW wudu dengan air Nabi itu harus. Ketika itu muhaddisin kata berlaku di Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ketika itu lah turun ayat, falam tajidu ma'an fatayammamu, maka kamu tidak peroleh air. Ketika itu tayammum, maknanya tidak suruh wudu dengan air Nabi. Kalau tidak ada air, al-ma'ul mutlaq, ketika itu apa kena buat? Tayammum saja. Jadi ayat itu di sisi a'immah yang kata tidak boleh wudu dengan air Nabi itu, ayat itu memansuhkan, membatalkan hadis yang menyatakan boleh wudu dengan air Nabi itu. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah, air Nabi masih tidak membawa kepada mabuk, masih manis lagi, dan cukup dengan syarat-syarat tersebut tadi, kiranya boleh. Disebabkan ada usul di sisi
Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah, iaitu kalaulah sesuatu benda yang dah campur dalam air kemudian tidak mengubahkan salah satu sifat daripada 3 ausaf tu, ketika tu haruslah wudu dengan air tu. Jadi dah masuk dalam air sesuatu benda jamid, benda beku, kalau dah masuk tidak mengubahkan apa-apa pada air tu, itu kiranya boleh wudu. Itu usul Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah. Dan usul di sisi Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, iaitu kalau dah masuk benda jamid dalam air, ketika itu ada air itu seperti mana air Nabi saling menukar kepada air manis jadi minuman, ketika itu air sani dah tidak panggil lagi air mutlak, dia dah tukar jadi air lain. Jadi sebab tu di sisi Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah tidak harus wudu dengan air Nabi itu, sebab dia dah pun tukar jadi air minuman lain, tidak panggil lagi air mutlak. Sebab tu tidak dibenarkan di sisi Imam Syafi'iyah wudu dengan air Nabi itu. Dan dalam Atha Sani, qala Atha tu ada sebut laban, susu. Jadi berdasarkan ijtihad Atha bin Abi Rabah juga, dia tidak menggalakkan wudu dengan air susu. Jadi berkenaan air susu asli yang tidak campur dengan air, itu ijma', sepakat ulama kata tidak harus. Tapi di sisi Hanafiyah, apabila air susu itu dah campur dengan air, ketika itu di sisi ulama Ahnaf, mereka kata boleh, harus wudu dengan air susu tu, seperti mana dengan syarat tadi, masih dia tu nipis, tidak pekat dan mudah mengalir atas anggota badan. Ketika tu dengan sebab dah campur dengan air, dah ada keadaan yang dikehendaki oleh syarat-syarat sani, kiranya boleh wudu dengan air susu tu di sisi Imam Abu Hanifah dan Imam Hanafiyah. Jadi daripada penjelasan yang mana Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kemuka dalam kitab dia Fathul Bari Syarah Bukhari, apa-apa yang saya cerita sani, pandangan ulama, pendapat imam-imam mujtahidin, itu ada di bawah Terjumatul Bab dan Asar
Atha bin Abi Rabah tu. Jadi daripada situ dapati Hafiz Ibnu Hajar Asqalani juga dalam memahami hukum ahkam daripada hadis-hadis ni, dia juga mendorong ke arah pandangan-pandangan a'immah, tidak kata bawa hadis saja dan tanpa peduli ataupun dengan cara menyingkirkan pandangan ulama bawa hadis-hadis itu tidak. Jadi itu satu perkara sepatutnya kita ambil contoh. Jadi imam terkenal seperti Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Hafizul Hadis, yang dah hafal 100,000 hadis sekali dengan sanad, lagi dia pandai syarah Bukhari, boleh tulis kitab Fathul Bari, maqbul di sisi umat muslimin semenjak daripada dulu sampai sekarang. Jadi dia boleh menghormati pandangan-pandangan alim ulama, imam-imam mujtahidin dulu. Apa lagi kita tak perlu baca hadis, bawa hadis, pelekeh pandangan alim ulama dan menjatuhkan imej imam-imam mujtahidin dengan tujuan kita nak menunjul diri ataupun hendak memasyhurkan diri di kalangan kaum muslimin. Jadi perkara-perkara seperti itu tidak sepatutnya kita bawa. Ini syarah daripada Hafiz Ibnu Hajar. Begitu. Kalau kita tengok kitab Aujazul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik yang dikarang oleh Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi. Kalau kita tengok syarah dia, uslub dia bawa sambil dia syarah hadis, kemuka pandangan a'immah mujtahidin tanpa menyebelahi mana-mana mazhab, dan dia syarah secara ilmiah, walaupun dia tu amal mazhab Hanafi. Bila kita baca syarah dia, tidak menampakkan diri dia tu sebagai mengutamakan ijtihad pandangan Ahnaf dan menjatuhkan, memperlekehkan pandangan ulama mazhab lain. Tidak ada cara itu. Jadi maksudnya syarah hadis kemuka pandangan ulama berkaitan dengan hukum ahkam daripada hadis itu. Maulana Zakaria dia cerita mengikut ilmiah dan tidak menyebelahi mana-mana mazhab. Jadi itulah cara mereka yang mahir dengan ilmu hadis ni. Makin lama mereka faham hadis, makin banyak mereka menghormati pandangan-pandangan ulama mujtahidin, fuqaha mujtahidin. Tidak sama seperti orang sekarang. Orang sekarang ni dia tahu kritik saja, sebanyak mana boleh kritik dengan alim ulama dulu, kitab-kitab ulama dulu. Mereka anggap itulah kehebatan mereka, tanpa mereka periksa dengan baik terhadap kitab-kitab ulama tu, dengan hanya ada
sedikit sebanyak apa yang mereka boleh kritik, mereka terus bawa kritikan tu sebar dalam masyarakat. Tujuannya nak kelirukan masyarakat. Jadi terbaru ni ada orang tu bawa kitab Fadail A'mal yang dikarang oleh Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi Sani, yang mana Maulana Zakaria mampu syarah kitab Muwatta Imam Malik, Aujazul Masalik, syarah Muwatta Imam Malik dalam bahasa Arab. Dia tu ulama Hind, syarah dalam bahasa Arab 16 jilid. Jadi setelah dia siap kitab tu, bila sampai di tangan ulama Hijaz kata, kalaulah Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi ni dia tak tulis di muqaddimah kitab Aujazul Masalik, dia tu ulama daripada Hind bermazhab Hanafi, kalaulah dia tak tulis macam tu, kami ulama Hijaz bermazhab Maliki akan anggap Syekhul Hadis Maulana Zakaria Al-Kandalawi ni seorang ulama dalam mazhab Maliki. Jadi dia ikut mazhab Hanafi, syarah hadis tidak menunjulkan Hanafi, merendahkan ijtihad Maliki, tidak macam tu. Itulah baru ulama hadis sebenar tidak nak menunjulkan diri dengan cara-cara seperti itu. Dan dia juga tulis kitab syarah Bukhari Al-Kanzul Mutawari dalam bahasa Arab juga 24 jilid. Semua sekali kitab dia tulis 105 judul. Ada puluh-puluh jilid, ada berjilid-jilid. Jadi dia ni mengajar hadis daripada umur dia muda lagi 20 tahun sampai hampir 60 tahun mengajar hadis ni khusus. Bidang ilmu lain pun semua dia mengajar, dia mahir semua. Jadi dia tulis kitab Fadail A'mal ni, uslub dia sama dengan uslub Imam Tirmizi. Dia bawa hadis di bawah satu-satu tajuk. Dia bawa hadis tu sama ada hadis tu sahih ataupun hasan, dia akan bawa hadis tu. Kemudian dalam syarah tu dia akan bawa hadis-hadis yang dianggap dhaif dan sebagainya sebagai menyokong kepada hadis di atas tu. Itu adalah cara sama, uslub yang sama dengan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi juga bawa hadis, kemudian dia bawa hadis-hadis lain walaupun hadis-hadis itu dianggap dhaif, laisa bil qawi dan sebagainya. Imam Tirmizi bawa sebagai mutabi' ataupun syahid menyokong kepada hadis bab tu. Jadi itu bukan satu kesalahan. Jadi setengah orang wawarkan hadis-hadis atas tu, tidak ada masalah. Hadis-hadis yang ada dalam syarah tu banyak hadis dhaif, hadis maudhu' dan sebagainya. Mereka taburkan fitnah. Jadi dulu pun saya dah cerita, ada peringkat jarah ta'dil, ada peringkat 1 hingga 3, yang mana hadis-hadis dikatakan la yuhtajju bihi, fihi maqalun laisa bihujjatin, dan ada juga peringkat kedua laisa bil qawi, peringkat ketiga mudtaribul hadis,
fulanun munkarul hadis la yuhtajju bihi, ada istilah-istilah diberi kepada rawi-rawi. Jadi hadis-hadis datang daripada rawi-rawi dicop dengan istilah-istilah jarah sani, selagi tidak sampai peringkat dhaif jiddan ataupun rawi itu tidak muttaham bil kadzib, tidak dianggap bohong, ataupun rawi itu tidak dikira wadha' kadzab, maknanya hadis-hadis daripada rawi-rawi itu masih menerima lagi, boleh jadikan mutabi ataupun syahid kepada hadis lain. Jadi itu kaedah. Syekhul Hadis Maulana Zakaria, dia tahu semua kaedah tu. Jadi sebab tu dia bawa cara tu. Masalahnya yang tidak tahu ni, dia tahu kritik saja, dia kritik. Jadi dalam bab kritik ni, kalau kita kira kritik, Imam Ibnul Jauzi juga kritik kepada kitab Bukhari. Katanya ada satu hadis dalam kitab Bukhari, hadis palsu. Imam Ibnul Jauzi juga kritik Sunan Tirmizi, kata 17 buah hadis palsu ada dalam Sunan Tirmizi, dan juga hampir 25 buah hadis palsu dia bilang dalam Sunan Ibnu Majah. Dan begitu juga hadis-hadis sejumlah besar yang ada dalam Musnad Ahmad, Imam Ibnul Jauzi kata palsu. Jadi kalaulah kita kira yang kritik tu bijak, pandai, betul, yang kena kritik tu bodoh, salah, apa nak kata Imam Ibnul Jauzi yang kritik dengan Imam Bukhari, Imam Tirmizi kena kritik tu, nak kata Imam Ibnul Jauzi betul sebab dia pandai kritik, Imam Bukhari salah sebab dia kena kritik, Imam Tirmizi salah sebab dia kena kritik. Kita nak kira macam tu kah? Imam Daruqutni dia kritik kepada kitab Bukhari dan Muslim, ada hadis-hadis bab Imam Bukhari dah kira hadis sanad muttasil bersambung sahih, Imam Daruqutni kritik, kata sanad tu munqati, terputus. Kalau begitu kita nak kira Imam Daruqutni yang kritik ni betul, Imam Bukhari, Imam Muslim yang dikritik ni salah. Nak kira begitukah? Sedangkan Hafiz Ibnu Hajar dah pun bagi jawapan terhadap kritikan Imam Daruqutni dalam kitab Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari, dah ada jawapan semua sekali dengan kritikan daripada Imam Daruqutni. Begitu juga kalaulah ada ustaz metah-metah lagi baru kenal hadis, pandai sebut sahih, hasan, dhaif, maudhu', dia nak kritik dengan kitab Fadail Amal yang dikarang oleh Syekhul Hadis dan digelar Raisul Muhaddisin. Kalaulah kita tunjuk jari atas muka bumi sekarang ni, kok mana-mana pun nak tunjuk kok India, Pakistan, Burma, Bangladesh kah, ataupun nak tunjuk kok negara putih England, Amerika mana, ataupun nak tunjuk kok South Africa kah, di negara Arab kah, kalau kita tunjuk Syekhul Hadis yang duk mengajar Bukhari, duk sebar ilmu hadis, tidak lari daripada anak murid Maulana Zakaria Sani. Tidak anak murid pada anak murid. Jadi ulama begitu masyhur, makbul dan begitu pandai dalam bidang ilmu hadis, diiktiraf
oleh seluruh dunia sekarang dikritik oleh ustaz baru kenal Sahih Dhaif Hasan Maudhu' tu, baru dia belajar sikit, dia pandai kritik. Jadi begitulah keadaan sekarang ni. Jadi tidak semestinya bila ada kritik kitab tu kita tak boleh baca. Jadi sebabkan kritik kepada fadail amal dan dia larang orang baca fadail amal dan kata baca Riyadhus Salihin. Dan dia kata di negara Arab ni orang tabligh tak baca fadail amal, baca Riyadhus Salihin. Mana boleh orang Arab nak baca fadail amal tulis dalam bahasa Urdu? Nak suruh orang Arab baca, nak ambil terjemah Melayu, nak suruh orang Arab baca. Jadi ketua kumpulan tabligh Maulana Ilyas, dia arah dengan jemaah tabligh daripada negara Arab tu baca Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin pun pengambilan daripada kitab-kitab hadis juga, dan fadail amal pun pengambilan dia daripada kitab-kitab hadis mu'tabar juga, bezanya bahasa. Jadi begitulah kritikan dibuat terhadap kitab fadail amal tu. Kalaulah mana-mana satu kitab hadis ada dalam kitab tu hadis dhaif ataupun ada hadis maudhu', begitu juga mereka buat kritikan terhadap kitab Ihya Ulumuddin, kata dalam tu ada hadis dhaif, hadis maudhu', sampai mereka bilang berapa ratus, itu ada bunyi sekali 265 kah begitu. Jadi kalaulah mana-mana kitab kata ada hadis dhaif dan juga tersilap masuk hadis maudhu' dalam kitab tu, kalau kata tak boleh baca, kitab hadis mana kita nak baca? Cuba jawab. Bukhari dah, Ibnul Jauzi kritik, kata ada satu hadis maudhu', tak boleh baca. Sunan Tirmizi ada hadis maudhu' 17. Imam Ibnul Jauzi kritik, kata maudhu' jangan bacalah, jangan terima, tidak maudhu' terima. Ada pula yang lain banyak dhaif dalam Sunan Tirmizi, hadis dhaif pun mereka larang. Kalau begitu, cadangan saya, pada nak duk kritik kitab orang, tulislah satu kitab lebih hebat, terbaik daripada Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, Ihya Ulumuddin, Fadail Amal. Tulis satu kitab lebih baik, lebih hebat, kemuka di pentas dunia, biar umat Islam nilai. Kitab Fathul Bari ditulis oleh Hafiz Ibn Hajar Asqalani itu lebih baik, ataupun kitab hadis ditulis oleh Dr. Fathul Bari itu lebih baik. Itu kitab Fathul Bari, ada nama orang pula Fathul Bari, kritik dengan Fadail Amal tu. Jadi tulis kitab Fathul Bari Hafiz Ibn Hajar tu lebih baik, ataupun kitab ditulis oleh Fathul Bari sendiri lebih baik. Umat Islam akan nilai. Agak-agak boleh tulis kah? Saya tak nampak. Jadi nak tulis kitab-kitab mu'tabar hebat-hebat disambut oleh seluruh dunia, itu tak pandai. Tapi kritik nombor satu, nak kritik, nak cari salah alim ulama dulu, kitab dulu, itu yang pandai kelirukan umat Islam. Jadi hadis
hadis ni, kalau kata dhaif dalam kitab, apa salah? Ulama yang masuk hadis dhaif dalam kitab tu, dia pun tahu hadis dhaif ni kiranya boleh amal. Kalau yang salah, yang tidak boleh amal, takkan mereka masuk dalam kitab mereka. Jadi pandangan keputusan ijtihad daripada ulama muhaddisin ni berbeza. Jadi yang dah ambil masuk dalam kitab mereka, mereka kira hadis tu boleh amal mengikut pandangan ulama muhaddisin mu'tadilin yang mempunyai sikap sederhana. Mereka dah masuk. Pas kita pula nak kritik dengan pandangan ulama mutasyaddidin yang mempunyai sikap terlalu keras menentukan hadis sebagai maudhu'. Jadi dhaif, yang mana ulama dulu dah masuk dalam kitab, di sisi ulama muhaddisin mutasyaddidin maudhu'. Jadi kita ambil pandangan ulama muhaddisin mutasyaddidin seperti Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Taimiyah, Ibnul Jauzi, Jauzaqani, Ibnu Hibban, ambil pandangan mereka. Kita nak cari poin-poin nak kritik dengan alim ulama dulu dah sedia melalui pandangan ulama muhaddisin sederhana. Jadi tak selesailah masalah tu, sentiasa akan timbul masalah. Jadi perkara-perkara seperti itu sepatutnya tidak timbulkan. Itu semua ulama-ulama dulu dah pun bincang, dah pun selesai, dah pun siap. Jadi kita tak perlu cungkil semula timbulkan masalah dalam masyarakat. Jadi tengok uslub Hafiz Ibnu Hajar dengan bab sani. Dalam bab sani dia sendiri kemuka pandangan ulama, imam-imam mazhab, pandangan jumhur. Jadi tidak masalah pun yang pandai hadis seperti Hafiz Ibnu Hajar dengan alim ulama dan pandangan a'immah mujtahidin dulu. Jadi kenapa pula kita nak timbulkan masalah-masalah di situ? Untungnya di situ pecah belah umat Islam, kelirukan umat Islam, itu saja. Bising-bising dalam masyarakat tak payah semua tu. Hadis sebagai dalil bagi tidak harus wuduk dengan Nabi ini. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. Hadis riwayat daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala minuman yang memabukkan maka ia, yakni hukumnya bagi minuman itu adalah haram. Jadi Imam Bukhari disebabkan tidak ada riwayat yang benar-benar melarang wuduk dengan air nabis, dia ambil hadis kullu syarabin askara fahuwa haramun. Daripada situ dia istidlal dan minuman yang boleh memabukkan itu haram minum, haram guna, tidak boleh wuduk. Jadi begitu juga air nabis yang menjadi muqaddimah bagi muskir, itu juga tidak harus ambil air sembahyang. Kalau kita kata di sini Imam Bukhari dia kemuka hukum tidak harus wuduk dengan air nabis, tapi dalam hadis
tidak ada pun sebutan berkenaan dengan la yajuzul wudu' bin nabis tu. Imam Bukhari kemuka hukum tanpa dalil. Mana ada hadis yang Imam Bukhari ijtihad tu seperti orang sekarang, sikit-sikit kalau orang kata ni hukum gini, mana dalil, mana hadis. Kalau begitu Imam Bukhari pun di sini kena tanya, mana dalil betul-betul hadis kata tidak harus tidak boleh wuduk dengan air nabis itu. Jadi banyak tempat dalam Bukhari kita akan jumpa begitu. Dalam Terjematul Bab, Imam Bukhari dah sebut ijtihad dia hukum tu, tapi dalam hadis ni dia bawa hadis lain, kemudian dia kias dengan maksud daripada hadis tu sabitkan hukum. Itu satu cara, satu usul Imam Bukhari. Tapi setengah-setengah orang mereka mau Quran sunnah saja, ijma' pun tak mau, qiyas lagi tak mau. Tapi Imam Bukhari menggunakan qiyas juga. Ada tempat kita akan jumpa. Jadi jangan kita baca hadis bawa uslub lari daripada uslub muhaddisin. Biar kekalkan uslub muhaddisin tu kemuka kepada umat Islam. Jangan kita baca hadis, sebut hadis, tapi kita tidak menjaga disiplin ilmu hadis. Kita bawa dengan kaedah kita sendiri, banyakkannya boleh menimbulkan masalah saja. Jadi semua perkara itu kita perlu hati-hati. Jadi kalau tengok dalam hadis ini pun, kullu syarabin askara fahuwa haramun, segala minuman yang memabukkan itu hukumnya haram. Jadi kalau tengok hadis yang Imam Bukhari istidlal juga, di situ tidak ada terang-terang menyebut tidak boleh wuduk dengan minuman yang boleh memabukkan itu, tidak ada juga. Jadi macam mana kita nak boleh faham? Jadi mudah saja, minuman yang tidak halal minum, mestilah minuman tu dengan sendiri tidak harus wuduk dengan minuman tu. Itu ittifaq daripada ulama. Jadi kita amal hadis ni tidak memadai dengan kita amal zahir hadis saja. Maksud-maksud diambil oleh ulama daripada hadis tu dan menggunakan qiyas, keluarkan hukum daripada hadis tu, itu juga kita kena terima. Jadi yang bawa qiyas ni bukan jalan-jalan orang. Tengok seperti sani Imam Bukhari sendiri, dia menggunakan qiyas daripada hadis kullu syarabin askara fahuwa haramun tu. Dia boleh istimbat hukum, ijtihad hukum la yajuzul wudu'u bin nabis. Jadi itu dianggap seni kehalusan Imam Bukhari daripada satu-satu hadis. Terkadang yang dia ijtihad itu kita pun tidak sangka nak boleh ijtihad begitu. Terkadang ulama muhaddisin mengaku mereka cuba cari dari mana Imam Bukhari ni ijtihad hukum ni. Mereka cari sampailah pening, mereka cari barulah jumpa. Maksudnya begitu halus ijtihad Imam Bukhari. Jadi tidak memadai dengan hanya kita terjemah saja Bukhari, dengan hanya kita faham zahir tu
kita nak bawa ini Bukhari, ini bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i, kita utamakan hadis sahih, tolak imam dan sebagainya, isu-isu fahaman-fahaman karuk seperti itu jangan bawa dalam masyarakat. Bila ada ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis sahih, di situ ada penyelesaian. Sepatutnya kita cerita yang tu. Kalau kita tak pandai cerita, baik duduk diam. Jangan kita nak tutup kebodohan kita yang tak pandai cerita di situ. Mudah-mudah kita kata ikut hadis sahih, tinggal imam. Imam ni bukan maksum. Itu semua kaedah tersendiri. Bila jumpa ijtihad imam tu bercanggah dengan hadis, di situ kita kena kemuka ada hadis yang menepati dengan ijtihad imam. Sebenarnya hadis sama hadis bercanggah. Hadis yang mana imam tu ambil hadis tu bercanggah dengan hadis yang nampak zahirnya tidak sama dengan ijtihad imam tu. Jadi bila ada dua hadis tu bercanggah, imam berdasarkan kaedah-kaedah memilih, dia pilih ambil satu hadis amal, dan yang tidak dapat beramal tu dia tinggal. Jadi sekarang masalahnya kita pergi jumpa hadis marjuh ataupun mansukh yang ditinggal oleh imam, hadis tu pula sahih pula. Jadi kita tahu apa cerita di situ, cara ijtihad imam tu, macam mana dia tarjih di antara dua hadis bercanggah tu. Bila kita sendiri tak tahu ataupun nak kemuka nak cerita dengan orang tak pandai, mula kita kata ikut hadis sahih, jangan ikut imam. Jadi hadis sahih tu marjuh ke mansukh ke tak kira. Itu sedang berlaku sekarang ni. Kita hati-hati dan nak lepas daripada keadaan-keadaan tidak diingini sani. Apa sepatutnya kita buat? Kita belajar ilmu hadis benar dan kita sebarkan kepada masyarakat. Masyarakat akan nilai sendiri. Tak perlu kita duk balah, bertengkar, bahas dengan dia orang, tu rugi masa saja, tak ada faedah. Kita bahas pun tak ada apa, dia orang akan teruskan dengan cara dia orang, jadi letih saja, tidak ada faedah. Jadi kita usaha untuk memahami sebenar hadis-hadis itu dan sebarkan kepada masyarakat seberapa kita mampu. Dengan cara itu insya-Allah boleh pelan-pelan selesaikan masalah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada kita jalan yang sebenar, yang tidak dikaburi oleh orang-orang sekarang ni. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni hadis berkenaan dengan mustalah.